Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, cikgu harap semua sihat walafiat Okey, hari ini kita sambung belajar tajuk 5.2 diode semikonduktor. Okey, jadi sebelum belajar tolong baca doa dan sediakan alat tulis, buku, teks dan juga buku latihan Okay, kita lihat pengenalan dulu ya. Okey, diode semikonduktor dalam kehidupan kita ni banyak peralatan elektrik hanya dapat berfungsi menggunakan arus terus. Okey, kalau seingatnya anak-anak belajar sebelum ni, okey, kita ada transmission line kan yang anak-anak belajar cara penghantaran dan pengaliran elektrik. Bila sampai ke rumah kita akan dapat dalam bentuk arus ulang alik. So, kita perlukan diode semikonduktor ni untuk menukarkan arus ulang alik yang daripada sumber kepada arus terus. Ini adalah gambar diode semikonduktor. Kalau anak-anak perhatikan di situ, dia ada line lah. Okey, ini gambar-gambarnya lah. Okey, kalau tengok kat situ, ada line di sini. So, di simbol dia segitiga, ada garis terus, garis tegak ni dan juga garis melintang, ada dua lah. Okey, so anode positif, kathod negatif dia punya terminal. Okey, jadi kalau nak perhatikan kenapa tanda right, kenapa tanda pangkah. Sekejap lagi kita tengok Okey, ini semua dia punya simbol dan ini dia punya gambar rajah Okey, kita terus fungsi diode semikonduktor. Diode semikonduktor adalah komponen elektronik yang hanya membenarkan arus elektrik mengalir dalam satu arah tertentu sahajalah. Itu yang dipanggil sebagai arus terus Okey, diode semikonduktor dihasilkan dengan menggabungkan semikonduktor jenis P dan semikonduktor jenis N untuk membentuk satu simpang PN. Kalau nak perhatikan dekat gambar sini Ini adalah struktur binaan diode. Dia ada simpang di tengah. So, dia membentuk simpang P dan NP ni kita panggil dia adalah bersambung dengan terminal anode dan N ni adalah terminal kathod Okey, ni dia punya diode dan terminalnya lah. So, ini dia punya simbol diode. Segitiga, garis melintang dan satu garis menegak. Okey, kita akan lihat dua jenis litar yang dipanggil. Yang pertama, litar pincang depan, di mana kalau nak perhatikan sambungannya, okey, simpang PN tadi kan. Okey, P tadi adalah anode kan. Anode tadi bersambung dengan terminal positif bateri, manakala kathod tadi N ni kan bersambung dengan terminal negatif bateri. Okey, apabila berlakunya litar pincang depan ni, maka lohong ni bersifat positif sebab dah kehilangan elektron daripada dia lah. Okey, so dia akan tertarik, dia bersifat positif dia tak akan tertarik ke terminal negatif kan, ni disambungkan negatif kan. So, manakala elektron yang bersifat negatif tadi akan tertarik ke arah terminal positif Jadi, bila berlaku ini, lapisan di tengah tadi, simpang tadi, menjadi lebih nipis lah. Maka voltaj simpang V merentasi lapisan susutan berkurang dan rintangan diode menjadi sangat kecil. Jadi, bila rintangan kecil, arus boleh mengalir dalam litar ni arus boleh mengalir, daripada positif pergi ke negatif. Maka bila arus mengalir, litar menjadi lengkap, mentol lampu pun menyala. Okey, manakala dekat litar pincang songsang, kalau anak perhatikan di sini, nampak tak? Dia sambung negatif dengan anode. Okey, positif, terminal positif bateri, anode ni disambung dengan kathod bagi diode tadilah. Jadi dekat sini dah songsang kan, disalah sambung. Okey, jadi apabila diode dipincang songsang, lohong dan elektron masing-masing bergerak menjauhi. Dia akan pergi ke arah ni lah. Lohong positif tadi dia pergilah menjauhi. Dia pergi ke arah terminal negatif, dia menjauhi lapisan susutan lebar Sama juga dengan elektron tadi, negatif, dia akan pergi ke terminal positif, dia menjauhi simpang tadi ni. Okey, so dia akan menjadikan lapisan susutan ni menjadi lebar. Maka voltaj simpang merentasi lapisan susutan tersebut meningkat. Sehingga beza keupayaan
sehingga mencapai beza keupayaan bateri. Jadi di sini bila berlaku ni rintangan diod ni akan menjadi sangat besar. Maka bila rintangan besar, arus tidak dapat mengalir. So lita tak lengkap, mentol lampu tidak menyala. Jelas tak? Yang penting anak tahu sambungan terminal positif ke anod diod negatif ke katot diod ini dipanggil lita pincang depan, manakala sebaliknya dipanggil lita pincang songsang. Penggunaan diod semikonduktor dan kapasitor dalam rektifikasi arus ulang-alik. Okey, telefon pintar yang nak gunakanlah hanya dapat dicas dengan arus terus. Okey, macam mana berlakunya proses menjadikan arus ulang alik tadi menjadi arus terus? Okey, ini dipanggil sebagai proses rektifikasi. Ada dua jenis rektifikasi, iaitu yang pertama rektifikasi gelombang separuh dan rektifikasi gelombang penuh. Tolong ingat Okey, kita lihat. Kita lihat rektifikasi gelombang separuh. Okey, ini gambar rajah litanya dan kalau nak perhatikan, ini adalah arus ulang alik disambung dengan diod dan juga beban ataupun dekat sini tak ada guna perintang lah. Okey, so kita ada dua untuk kita lengkap arus ulang alik ada dua, separuh kita positif yang pertama dan separuh kita negatif separuh positif, separuh negatif, separuh positif, separuh negatif. Okey, so positif, negatif Okey, jadi untuk yang positif tadi, kalau kita sambungkan macam ni dekat atas arus dia positif ni, so dia akan menjadikan lita yang pertama ni adalah lita pincang ke depan kan, arus boleh mengalir. Maka kita boleh plotkan graf lah. Okey, ini paparan ni di OSK, anak-anak akan lihat di OSK. So OSK dia punya paksi Y ni dah belajar kan, dia menunjukkan voltan, paksi X dia adalah menunjukkan masa. Okey, manakala untuk separuh kita negatif, so kalau lalu bawah ni pula, okey, dia akan jadi lita pincang songsang. Maka arus tak boleh mengalir. Jadi kita tak bolehlah nampak graf yang terhasil. Jelas tak? Okay, jadi di sini yang boleh lalu arusnya adalah hanya pada separuh kita positif sebab dia menjadikan diod ni disambung secara pincang depan, manakala kalau separuh kita negatif dia menjadikan diod ni disambung secara pincang songsang. Okey, manakala rektifikasi gelombang penuh pula dia gunakan 4 diod anak-anak boleh tengok rajah 5.9 dan rajah 5.10 pada muka surat 184 buku teks Okey, so yang ini kita panggil sebagai rektifikasi tertimbang. Okey, dan susunan ini membenarkan arus mengalir dalam satu kita lengkap pada arah yang sama melalui beban R. Beban tu sama ada perintang ataupun peralatan elektrik yang lain lah, kita panggil sebagai beban Okey, kita lihat Okey, anak-anak tengok susunan dia. Kita ada 4 diod, D1, D2, D3, D4. Untuk kita positif kita ambil ke atas. Okey, bila dia ke atas, tengok cikgu punya pointer tu. Okey, dia ke atas, maka dia akan mencari diod yang dipasang secara pincang depan. So dia akan melalui D1. So dia akan pergi ke perintang atau beban, dia bergerak dan dia akan mencari laluan yang pincang ke depan dan dia akan balik ke tempat terminal yang ni lah bertentangan tadi tu. Okey, manakala okey, dekat kita pertama tadi, D1 dan D2 tempat dia lalu tadi adalah pincang depan, manakala D3 dan D4 ini pincang songsang, dia tak boleh lalu arus tak boleh lalu. Okey, manakala untuk separuh kita negatif pula, kita ke bawah lah daripada terminal 1 ni, kita ke bawah.
okey, dia akan mencari diod yang disambung secara pincang ke depan. Dia lalu di 3 dulu ya. Lepas tu dia akan pergi ke perintang atau beban. Dia nak balik semula ke terminal yang lagi satu tu. Okey, dia akan lalu di 4 sebab ini pincang depan. So, dia akan sampai ke tujuannya lah. Okey, di sini untuk separuh kita negatif. Okey, kita ada D3 dan D4 yang dipanggil sebagai pincang depan. Manakala D1 dan D2 adalah pincang songsang. Jadi dekat sini D3 dan D4 boleh mengalihkan arus, manakala D1, D2 tak boleh mengalihkan arus. Lihat graf proses rektifikasi yang membenarkan arus mengalir dalam satu liter lengkap pada satu arah yang sama dikenali sebagai rektifikasi gelombang penuh. Okey, dekat sini ini yang paparan yang anak-anak akan lihat di OSK. Okey, so bentuk gelombang input nampak tak tadi kan? Pak CY mewakili voltan, Pak CX mewakili masa. So paparan ni kita boleh lihat di OSK. Okey, untuk rektifikasi gelombang penuh, maka kalau nak perhatikan kedua-dua untuk separuh kita positif pun ada arus yang boleh mengalir dan untuk separuh kita negatif pun ada arus yang mengalir. Okey, semua kita akan ada laluan arus. Maka graf ni jadi macam ni lah. So, voltan dia ada setiap kita ada dia punya voltannya lah. Okay, kita lihat pula kapasitor sebagai perata arus. Okay, kalau nak perhatikan tadi graf dia macam bukit kan. Voltan yang output kita panggil tu voltannya tak rata lah kan. Okay, so dia ada yang rendah dan tinggi. Okay, jadi kita perlukan satu peranti ni nama dia kapasitor untuk meratakan arus lah. Okey, so rektifikasi gelombang separuh dan gelombang penuh menghasilkan arus output yang tak rata. Okey, tengok dia punya gambar graf voltan tu pun dah tahu arus yang akan terhasil adalah yang tak rata. Okey, jadi kita perlukan kapasitor sebagai perata arus. Anak-anak kena ingat kapasitor perata arus. Manakala diod tadi dia membenarkan arus mengalir satu arah je kan. Jadi diod sebagai rectifier. Okey, macam mana nak sambungkan kapasitor dekat rektifikasi gelombang separuh Okey, dekat sini anak-anak perhatikan kita ada perintang dia mesti pasang selari dengan perintang atau beban. So ini dia punya simbol kapasitor ada dua plate yang selari, sambung pun selari dengan beban. Jadi dekat sini tadi kita ada voltage output dia kan. So ini ada arus hanya pada satu kita ada separuh kita positif. Dia ada arus pada separuh kita negatif. So graf outputnya macam ni lah voltage output. So kalau kita pasang kapasitor kat situ, so anak-anak akan nampak dia jadi lebih smooth, rata. Okay, so kapasitor sebab apa ada fasa kapasitor dicaskan, ada fasa kapasitor dinyahcaskan Okey, so kapasitor ni dia diukur dalam unit farad lah. So kalau lagi besar farad tu, lagi besarlah keupayaan dia untuk meratakan arus. Okey, manakala pula kalau anda lihat dekat sini, okey, ini adalah perataan output rektifikasi gelombang penuh. Sama tadi kan, kita ada rectifier tertimbang. Jadi sama disambung secara selari. Kapasitor ni disambung secara selari dengan beban atau di sini gunakan perintang. Jadi kalau tengok tadi, graf outputnya macam ni kan. Okey, jadi bila pasang kapasitor, dia menjadi lebih smooth, lebih rata. Kita tengok penerangannya. Okey, kapasitor C disambung selari dengan beban. Cikgu sebut tadi, apabila bekalan kuasa dihidupkan, arus output boleh diratakan. Ketika beza keupayaan meningkat, kapasitor akan dicas. Okey, masa dekat puncak tadi tu menaik kan. Kan dia macam bukit tadi kan. So, masa dia menaik itu, kapasitor akan dinyacas dan tenaga disimpan dalam
kapasitor akan dicas dan tenaga disimpan dalam kapasitor tersebut. Manakala ketika beza kubat yang tadi menyusut berkurang, kapasitor akan dinyacaskan. So, dia dah simpan cas. Bila masa tak ada voltan yang voltan tu menyusut, bila masa voltan tu menyusut, kapasitor akan dinyacaskan agar arus output tak menurun ke arah nilai sifar. Okey, tenaga yang disimpan dalam kapasitor akan mengekalkan beza keupayaan merentasi perintang R, dan daripada bentuk gelombang output yang diratakan, maka kita boleh panggil kapasitor ni sebagai perata arus. Baiklah anak-anak, sampai sini saja. Dah 15 minit pun video. Cikgu harap anak-anak boleh buka buku latihan dan buat tajuk 5.2. So, kejap lagi cikgu akan bekalkan beberapa video yang berkaitan. Sila tonton. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.